Anggota Komando Polis terbunuh selepas berlaku pertempuran di kubu kumpulan penceroboh bersenjata dari selatan Filipina di Kampung Tanduo, Lahad Datu siang tadi. Melancarkan serangan ke atas penceroboh di Kampung Tanduo, Lahad Datu. Nama saya adalah Fitri Suratko, nombor matrik PA2510200. Kumpulan kami menghasilkan video dokumenter bertajuk Pencerobohan Lahad Datu 2013 Sejarah, Punca dan Kesan terhadap Sabah. Mari kita mulakan. Pada Februari 2013, Pantai Timur Sabah dikejutkan dengan satu peristiwa yang tidak dapat dijangka, di mana sekumpulan bersenjata telah tiba di Kampung Tanduo, Lahad Datu sekaligus mencabar kedaulatan Malaysia. Maka dengan itu, peristiwa ini sangat penting terhadap sejarah keselamatan Sabah. Latar belakang sejarah. Jadi pencerobohan dekat Lahad Datu ni dia ada bermula pada tahun 2013, di mana dia tidak berlaku secara tiba-tiba. Sebab dia ni sebenarnya sudah lama berakar umbi daripada isu sejarah yang memang sudah lama wujud pun. Jadi peristiwa yang berlaku ni dikait-rapatkan dengan tuntutan oleh pihak tertentu yang mendakwa Sabah ni dia merupakan sebahagian daripada warisan Kesultanan Sulu. Jadi tuntutan ini berpunca bila ada perjanjian lama pada lebih kurang abad ke-19 antara Kesultanan Sulu dengan pihak British. Jadi wujud perjanjian antara kedua pihak ni, di mana dia sering ditafsirkan bahawa kedua-dua perjanjian ni bawa maksud yang berbeza. Dia sering kali ditafsir oleh berbagai banyak pihak, jadi dia bagi pendapat yang berbeza. Tapi kalau kita ikut sekali dengan kajian sejarah dan kita tengok undang-undang Sabah, Sabah ni dia telah secara sah sama-sama dengan Malaysia, menyertai Malaysia untuk buat pembentukan pada tahun 1963 dengan kewujudan perjanjian Malaysia dan sokongan majoriti daripada rakyat Sabah itu sendiri. Jadi walaupun tuntutan ni dia lama sudah ditolak, tapi dia masih digunakan sebagai alasan untuk dari politik dia untuk cetuskan pencerobohan di Lahad Datu. Kronologi pencerobohan Lahad Datu 2013. Pencerobohan Lahad Datu bermula pada awal Februari 2013, di mana sekumpulan lelaki yang berjumlah kira-kira 200 orang mendarat di Kampung Tanduo, Lahad Datu. Mereka datang dari selatan Filipina dan menamakan diri sebagai Pasukan Keselamatan Kesultanan Sulu dengan tujuan menuntut Sabah sebagai wilayah mereka. Kehadiran kumpulan ini dikesan oleh nelayan tempatan sebelum pihak keselamatan Malaysia mengepung kawasan tersebut. Pada peringkat awal, kerajaan berusaha menyelesaikan krisis ini melalui rundingan secara aman, namun penceroboh enggan berundul. Keadaan bertukar menjadi tegang apabila pertempuran bersenjata tercetus pada awal Mac 2013, mengorbankan anggota keselamatan negara dan orang awam. Insiden ini menandakan bermulanya krisis keselamatan serius yang menggugat keamanan Sabah. Terusnya adalah tindakan kerajaan dan operasi daulat Angkatan Tentera, yang mana bagi mempertahankan kedaulatan negara, kerajaan Malaysia ni seharusnya bertindak tegas terhadap pencerobohan di Lahad Datu, yang mana setelah usaha perundingan gagal, yang satu operasi keselamatan berskala besar dikenali sebagai operasi daulat dilancarkan pada tahun 2013, iaitu pada Mac 2013. Di mana operasi ini dia melibatkan bersama dengan Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia bagi menempaskan penceroboh bersenjata. Jadi tindakan ketenteraan ini dia dilaksanakan secara berperingkat bagi memastikan keselamatan penduduk awam dan memulihkan ketenteraman kawasan penjejas. Namun begitu, operasi ini dia mengorbankan nyawa anggota keselamatan negara dan menjadikannya antara peristiwa keselamatan paling tragis dalam sejarah moden Sabah. Pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 dalam memberikan kesan besar terhadap Sabah. Dari segi keselamatan, kerajaan telah menubuhkan Eastern Sabah Security Zone bagi memperketatkan kawalan di pantai timur Sabah dan mencegah ancaman yang berulang. Dari sudut sosial pula, masyarakat tempatan telah mengalami trauma dan rasa tidak selamat akibat konflik bersenjata yang berlaku di kawasan kediaman mereka.
Kesan ekonomi juga dirasai apabila sektor pelancongan dan perikanan terjejas akibat kawalan keselamatan yang berterusan. Peristiwa ini telah membuktikan bahwa isu keselamatan memberi kesan langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Seperti yang kita ketahui, pencerobohan Lahad Datuk pada tahun 2013 merupakan suatu peristiwa hitam yang meninggalkan kesan jangka panjang terhadap Sabah dan keselamatan negara secara keseluruhannya. Peristiwa ini bukan sahaja menguji ketahanan sistem keselamatan negara, malah telah membuka mata semua pihak tentang kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Malaysia. Dari sudut keselamatan, tragedi ini telah membawa kepada pengstrukturan semula kawalan sempadan pantai timur Sabah melalui Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone dan Komando Keselamatan Pantai Timur Sabah, SKOM. Langkah ini telah menjadi bukti kesungguhan kerajaan dalam memastikan ancaman pencerobohan tidak akan berulang serta menjamin keselamatan rakyat yang mendiami kawasan berisiko. Dari sudut sosial dan psikologi, kesan trauma yang dialami oleh masyarakat tempatan, khususnya di Lahad Datuk, mengambil masa yang panjang untuk dipulihkan. Rasa takut, kehilangan dan ketidakselesaan telah menjadi sebahagian daripada memori pahit yang masih dikenang sehingga hari ini. Peristiwa ini juga telah mengingatkan kita bahawa keamanan dan kestabilan yang dinikmati hari ini bukan suatu yang hadir secara percuma, yang menuntut kewaspadaan berterusan, pengorbanan anggota keselamatan serta kesedaran rakyat untuk menghargai keamanan negara. Dan dapat saya simpulkan bahawa sejarah pencerobohan Lahad Datuk yang berlaku pada tahun 2013 wajar dijadikan iktibar kepada generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Tragedi ini bukan untuk dikenang sebagai luka semata-mata tetapi menjadi pengajaran kepada masyarakat Sabah agar kedaulatan Sabah dan Malaysia terus dipertahankan demi masa depan yang aman dan berdaulat.